Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita peluang untuk bersama di dalam majlis ilmu ini. Majlis ilmu yang kita harapkan ada keberkatan di dalamnya. Majlis ilmu yang kita harapkan ia menjadi pemudah bagi kita menuju ke syurga. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan di atas jalan menuntut ilmu, maka Allah SWT akan mudahkan jalan menuju ke syurga. Kenapa? Kerana dengan ilmulah seseorang ini diangkatkan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah SWT mengangkat derajat orang yang beriman. Walladhina utul ilma. Tetapi orang beriman ni dari dua golongan. Yang mana walladhina utul ilma, yang Allah rezekikan dia ilmu, darajat. Allah memberikan dia derajat yang lebih tinggi. Dan kita harap majlis ilmu kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengenal hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam melalui perbuatannya, melalui sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, melalui takririyah, endorsement yang Rasulullah SAW menuluskan bahawa perkara ini boleh dilakukan. InsyaAllah kita akan ketemukan dalam kelas kita, iaitu Hisnul Muslim. Hisnul Muslim, perisai Muslim. Perisai Muslim ini maksudnya adalah bila kita baca, ia memberi ketenangan bagi jiwa kita. Perisai bagi jiwa kita, perisai bagi tubuh badan kita, perisai bagi ahli keluarga kita, perisai bagi keluarga kita, rumah kita, masyarakat kita, negara kita, ummah kita. Jadi alangkah baiknya kalau seandainya kita bersama, bukan sahaja belajar Hisnul Muslim ini, tetapi mengamalkannya. Dan insyaAllah kita akan menyambung di sesi ketiga kita. Walaupun hari ini sesi yang ketiga, cuma dalam PDF yang saya sediakan ini PDF yang keempat. Jadi harap jangan sampai tersilap, ini PDF yang keempat, tetapi ia merupakan majlis sesi ketiga kita dalam pertemuan ini. Dan Alhamdulillah sebelum ini kita dah pun belajar bagaimana baginda SAW apabila bangun tidur, apa yang Rasulullah baca. Lepas bangun tidur, buka baju, apa yang Rasulullah SAW baca. Masuk ke dalam tandas, keluar tandas. Kemudian baginda SAW bagaimana kalau seandainya bergerak menuju ke masjid, apa yang dibaca oleh Rasulullah. Apabila menuju ke masjid, kemudian masuk masjid, doa keluar masjid, doa ketika mendengar azan. Dan sekarang setelah ini, bagaimana ketika permulaan solat. Apabila memulakan solat, apakah yang kita baca. Dan benda ini boleh kita lihat di Hisnul Muslim. Hisnul Muslim. Jadi untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Hisnul Muslim, tulisan Muslim ini telah pun disusun oleh Syekh Sa'ad bin Ali dan Sa'ad Al-Qahtani. Sa'ad Al-Qahtani yang telah dialih bahasa oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman dan Dr. Khairul Hussein dan Ustaz Salahuddin. Boleh didapatkan, cari saja di online, Perisai Muslim. Muka surat sekarang hari ini kita belajar di muka surat 61, iaitu doa istiftah. Muka surat 61, doa istiftah. Yang saya share ni boleh nampak ke? Ya, betul. Baik. Jadi sekarang ni, ini doa dia. Jadi kalau kita buka Perisai Muslim ni untuk makluman muslimin dan muslimat, ia hanya sekadar doa sahaja. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismu wa ta'ala jad wa la ilaha ghairu. Cumanya kita akan membuka, kita akan bawa hadis-hadis, perbincangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah baca ini? Apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini? Dan kita mulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, doa istiftah. Apa maksud istiftah? Apabila setelah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, di antara Allahu Akbar dan sebelum membaca Al-Fatihah, ada yang namanya istiftah, iaitu doa memulakan solat. Yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Rasulullah SAW baca, ya Allah, jauhkanlah di antaraku dan antara kesalahanku, dosa-dosaku, sebagaimana jauhnya timur dan barat. Sebagaimana engkau jauhkan timur dan barat. Allahumma naqqini min khatayaya. Ya Allah, sucikanlah aku daripada kesalahanku, dosa-dosaku. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana engkau sucikan kain yang putih daripada
kekotoran. Ya Allah, cucilah aku, bersihkan aku, bersihkanlah dosa-dosaku ini, kesalahanku dengan air salji, air biasa dan air yang sejuk. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah SAW diam. Jadi Abu Hurairah ni memperhatikan Rasulullah solat. Kemudian Rasulullah apabila solat, Allahu Akbar, Rasulullah diam seketika antara takbir dengan bacaan Al-Fatihah. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu an, bi abi wa anta bi abi ana wa ummi. Ara'aita sukutuka ma baina takbir wal qira'ati ma taqul, wahai Rasulullah, apakah yang kau baca antara takbir dan bacaan Al-Fatihah? Rasulullah jawab, sesungguhnya aku baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya sampai habis. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini kadang-kadang kita jarang baca. Memang yang famous kita biasa Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillahi. Tapi boleh juga kita baca istiftah yang ini, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan di sini kita lihat Allahumma ba'id baina khataaya, Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawb, ya Allah cucikan aku dengan air salji, air. Kenapa diumpamakan dengan air? Ini seperti mana yang disebutkan, dosa ini umpama api. Di dalam hadis ada disebutkan baginda SAW bersabda, as-sadaqatu tutfi'uz dzunuba kama yutfi'ul ma'u an-nara. Sedekah ini menghapuskan dosa sebagaimana air menghapuskan api. Jadi dosa itu umpama api. Pahala ibadah itu umpama air. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau seandainya kita buat dosa, kita sebenarnya sedang membakar diri kita. Kita sedang menyempitkan hidup kita. Sebab tu orang yang buat dosa ni, dia tak akan rasa tenang. Mungkin dia akan rasa seronok. Beza antara seronok dengan tenang. Dia akan rasa seronok, dia akan rasa wah bestnya kelabi, wah bestnya buat begini dan begitu. Tetapi dia tidak akan rasa tenang. Kerana ia sedang membakar diri dia. So dosanya umpama api. Sebab itu di dalam solat, Allahumma ghsilni, ya Allah cucilah. Cucilah dosa-dosa ini dengan salaj, dengan air yang sejuk, air yang salji, dengan air. Dan di sini juga menunjukkan bahawasanya sahabat-sahabat Rasulullah sentiasa memperhatikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah diam, Abu Hurairah tak tanya, Rasulullah, kalau dalam bahasa Melayu kita lah, Ara'aita, kenapa kau senyap antara takbir dengan Al-Fatihah? Tengok bagaimana sahabat tu cuba nak ikut apa yang Rasulullah buat. Pada zaman sekarang ni berbeza. Pada zaman sekarang ni bukan sahaja kalau kita katakan Ustaz boleh tak buat ni? Nabi tak buat. Lepas tu kalau lah kita kata okey buatlah. Awak buatlah apa yang Nabi tak buat. Orang golongan B pun dia buat tarikat yang Nabi tak pernah buat. Yang C pun buat tarikat yang Nabi tak pernah buat. Semua beribadah dengan cara yang Nabi tak pernah buat. Soalannya sekarang, siapa yang nak buat apa yang Nabi buat? Kalau semua buat apa yang Nabi tak buat, so siapa yang nak buat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Jadi itulah kita katakan bagaimana Abu Hurairah sahabat ni sentiasa memperhatikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang keempat, apabila sallallahu kata Allah cucilah baju ini, cucilah dosa ini dengan air salji, dengan air yang sejuk. Kenapa sampai 3 kali ni? Sebab kalau baju ni cuci 3 kali bersih, begitu juga memohon keampunan. Cuba kita lihat ni. Allahumma ba'id baini. Doa pertama Rasulullah, jauhkan aku daripada dosa. Allahumma naqqini. Sucikan dosa aku. Ya Allah, cucikanlah. Irsilni min khataaya. 3 kali Rasulullah SAW meminta untuk dibersihkan dosanya. Dan ini merupakan apa juga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat dalam Al-Quran pun begitu juga. Sebagaimana disebutkan, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, ampunkanlah kami, maafkanlah kesalahan kami, ampunkanlah dosa kami dan berikanlah rahmat untuk kami. Maksudnya apa? 3 kali. Jadi sebab tu sunnah istighfar 3 kali. Kalau seandainya takbir tu 33 kali, ada ganjil dekat sana. Lalu seterusnya doa istiftah yang kedua. Kalau Ustaz tadi panjang sangatlah, ini yang pendek. Dan ini yang biasanya kadang-kadang kalau kita dekat Madinah, dekat Mekah, kita perasan imam baru je takbir, Allahu Akbar, terus baca Al-Fatihah. Dia tak baca istiftah ke? Baca, imam-imam tu baca istiftah, tetapi kerana untuk meraihkan jemaah yang ramai pada bulan Ramadan, kemudian bacaannya agak panjang, 30 juz kan, satu malam 1 juz. So mereka baca istiftah yang pendek saja, iaitu subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah dengan memuji engkau, memujimu, wa tabaraka ismuk, dan mulianya namamu, wa ta'ala jadduk, dan tinggi kemuliaanmu, wa la ilaha ghairuk. 3.
Dan apa daripada hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id ni meriwayatkan sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangun pada waktu malam, maksudnya untuk solat, baginda bertakbir. Rasulullah baginda Allahu akbar, kemudian Rasulullah baca subhanakallahumma wa bihamdik tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa ghairuk. Dan doa ini mengandung 3 tiang utama di dalam tauhid. Kalau kita lihat subhanak, maha suci Allah. Dekat sini namanya tauhid rububiyah, iaitu kita mengesakan Allah. Siapa yang maha suci? Allah. Allah lah pencipta kita. Allah lah yang Allah lah subhanahu. Jadi tak ada sekutunya. Siapa yang maha pemberi rezeki? Allah. Kita sucikan Allah daripada orang-orang, daripada sekutu-sekutunya. Siapa yang maha mentadbir alam ini? Allah. Sucikan Allah. Itu tauhid rububiyah. Wa bihamdik, pujian kita hanya untuk Allah. Ibadah kita adalah untuk Allah. Mengesakan Allah dalam perbuatan Allah. Dalam perbuatan Allah, ciptaan Allah, itu namanya tauhid rububiyah. Mengesakan Allah dalam ibadah kita ni makhluk. Mengesakan Allah dalam ibadah kita, itu namanya tauhid uluhiyah. Wa tabaraka ismuk, memuliakan nama Allah, ini namanya tauhid asma wa sifat. 3 rukun ni. Ada 3 rukun ni, 3 tiang yang sama. Tauhid tidak boleh berdiri ada nombor 1, tak ada nombor 2. Ada nombor 2, tak ada nombor 3. Tak ada, kena 1, 2, 3 ni. Umpama kalau rumah tu ada 4 tiang, begitu juga tauhid, perlu ada 3 tiang ni agar dinamakan tauhid. Kemudian yang ketiga, nak menunjukkan doa istiftah ni bukan hanya satu, tetapi ada banyak lafaznya. Saya terangkan lambat-lambat sikit, sebab sebelum ni ada yang kata terlalu cepat. Jika saya terlalu cepat, mohon maklumkan di dalam komen, di dalam komen, sehingga saya boleh melambatkan sedikit. Ustaz terlalu cepat lah, boleh tegur, tak jadi masalah. Just komen sahaja di sana. Baik, seterusnya doa istiftah yang ketiga. Ini yang biasa kita baca lah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa la muslimin. Kemudian Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anni sayyi'aha la yasrif 'anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu bi yadik wa syarra ilaik anabi wa ilaik tabaraka taala astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalaulah kita boleh baca dengan penuh pemahaman, Allahu akbar takbir, kemudian kita kata, ya Allah, aku hadapkan muka ni kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan aku bukanlah orang-orang yang mensyirikkanmu. Ya Allah, inna salati, solatku ni sebelum baca Al-Fatihah, solatku, ibadahku, hidupku, matiku kerana Allah. Tiada sekutu baginya dan itulah aku diperintahkan wa ana minal muslimin. Kemudian sambung lagi, Allahumma anta malik, ya Allah, engkaulah segala raja. Tiada raja selain dirimu, tiada yang layak disembah. Anta rabbi, engkaulah Tuhanku ya Allah. Wa ana abduk, dan aku dah hamba-Mu ya Allah. Zalamtu nafsi, aku dah menzalimi diriku. Wa ataraftu bi dhanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfir li dzunub, ampunkan semua dosa-dosaku ya Allah. Ingat, waktu solat adalah waktu untuk kita harap Allah hapuskan dosa kita. Solat di dalam bahasa Arab, lughatan, solat daripada sudut bahasa, maksudnya adalah doa. Solat daripada sudut syariat, maksudnya adalah, kalau daripada kitab fiqh, maksudnya sebuah ibadah yang bermula dengan takbir, dengan rukun tertentu, fi'liyah, qauliyah tertentu, kemudian berakhir dengan taslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi secara sudut bahasanya, kata kerja as-solah ni maksudnya adalah doa. Sebab tu kalau kita Allahumma salli ala Muhammad, kita berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat derajatnya. Jadi salli kat sini adalah doa. Adalah doa daripada seorang hamba kepada Allah agar mengangkat derajat bagi Rasulullah SAW. So waktu solat adalah kita kata, ya Allah, aku ni banyak dosa. Wa'taraftu bi dhanbi, aku akui dosa ku ya Allah, ampunkanlah segala dosa. Ya Allah, wahdini li ahsanil ahdab, tunjukkan aku hidayah yang tinggi. Tak ada yang boleh berikan hidayah melainkan Engkau. Wasrif anni sayyi'ah, kemudian labbaik ya Allah, aku jawab panggilanmu ya Allah. Aku jawab, aku sahut panggilanmu. Jadi kat sini ni boleh baca nanti dekat PDF panjang. Cuma kita nak kata ini hadis riwayatnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Hadis riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah SAW jika bangun, lihat Ali pun memperhatikan bagaimana Rasulullah solat.
Rasulullah kata Ali, aku melihat Rasulullah SAW bangun solat pada waktu malam, lalu Rasulullah membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Dekat sini dalam surah Ar-Rum disebutkan, maksudnya sesungguhnya aku ikhlaskan agamaku, amalanku, tujuan hidupku untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya, kenapa inna salati wa nusuki? Ada yang mengatakan nusuk ni maksudnya sembelihanku. Nusuk ni ada yang mau makna kata ibadah. Nusuk ini adalah maksudnya adalah sembelihan. Kenapa dikhususkan inna salati wa nusuki? Ya Allah, kalau sesungguhnya solatku, sembelihanku, kenapa dikhususkan ke dalam dua ini dalam kita punya doa istiftah? Kata ulama, barang siapa yang ikhlas dalam solat dia. Ikhlas maksudnya dia solat tu betul-betul kerana Allah. Dia sembelih tu ibadah korban, dia bukan buat kerana nak menunjuk-nunjuk. Memang dia nak sembelih kerana Allah. Maka moga-moga Allah mudahkan dalam ibadah lain. Kemudian labbaika wa sa'daika wal khaira kulluhu biyadik. Dan sesungguhnya kebaikan itu semuanya adalah milikmu, wasyarru laysa ilaik, dan kejahatan tidak dinisbahkan kepada Allah. Ini penting. Kejahatan kita tak pernah nisbahkan pada Allah. Allah ada takdir qada dan qadar, baik dan buruk, tetapi perlu kita ingat yang baik itu baik, yang buruk itu sebenarnya baik, cuma kita tak tahu. Takdir Allah ada dua. Ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Tetapi sebenarnya kedua-duanya baik. Yang baik itu baik, yang buruk pun sebenarnya ada kebaikannya. Sebab itulah kata baginda SAW, ajaban li amri mu'min. Aku sangat ta'ajub dengan orang-orang yang beriman, kata Rasulullah SAW. In asabahu sarra, kalau dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, fadzalika khairun lah, baik bagi dia. Kalau in asabahu darra, kalau dia kena musibah, dia bersabar, dan itu pun baik baginya. Maknanya orang Islam, orang yang beriman, dapat benda yang baik, syukur alhamdulillah. Dapat benda yang buruk, syukur alhamdulillah. Sebab tu alhamdulillah ini sunnah untuk diucapkan. Dapat nikmat, sebut syukur alhamdulillah. Dapat musibah, sebut alhamdulillah bi ni'mat, alhamdulillahi ala kulli hal. Bahkan ada baitul hamd. Suatu ketika Allah Subhanahu Wa Taala pernah bertanya kepada malaikat. Dalam hadis Allah bertanya kepada malaikat, bila engkau ambil nyawa fuadi, kau ambil hati dia, ambil nyawa anak dia, apa yang dia kata? Dia ucap alhamdulillah, istarja'aka wa hamidak. Dia mengucapkan inna lillahi wa raji'un, kemudian dia memujimu. Kata Allah, binakan untuk dia baitul hamdi, binakan untuk dia rumah. Rumah tu rumah alhamdu, rumah memuji, rumah pujian. Dalam arti kata umat Islam ini adalah umat yang sentiasa memuji Allah. Sebab itu kejahatan tidak dinisbahkan kepada Allah. Sebab innallaha alimun, Allah maha mengetahui, hakimun ni maha berhikmah. Dalam segala apa yang Allah buat, takdir Allah ada hikmah. Baik kita tahu ataupun kita tak tahu. Kemudian doa istiftah yang seterusnya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Tuhan malaikat Jibril, Tuhan malaikat Mikail, Tuhan malaikat Israfil. Fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara yang gaib dan syahadah. Ya Allah. Jadi sebelum solat ni kita doa, Anta ya Allah, Engkau lah yang menghukum hamba-hambamu dalam segala apa yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtar, Tolong berikan aku hidayah. Innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ditanya, bagaimana istiftahnya Rasulullah SAW dalam solat? Ada sahabat tanya, Rasulullah, wahai Aisyah, macam mana Rasulullah istiftah? So Aisyah menjawab, jika baginda sallallahu alaihi wasallam bangun solat pada malam hari, baginda akan membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimul syahadah, sampailah habis. Kenapa dikhususkan kepada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil? Kerana malaikat Jibril ini antara tiga malaikat yang kita kata supreme, antara malaikat-malaikat yang besar, malaikat-malaikat yang besar tanggungjawabnya. Jibril menurunkan wahyu. Alhamdulillah Al-Quran sampai kepada kita, yang mana diturunkan kepada sebaik-baik manusia, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam, sayyidul awwalin wal akhirin. Kemudian di masa yang sama juga disampaikan melalui sebaik-baik malaikat, iaitu malaikat Jibril. Kemudian Mikail, yang menguruskan takdir-takdir Allah, yang melaksanakan perintah Allah. Kemudian Israfil
Israfil ini yang meniup sangkakala. Meniup sangkakala. Yang sentiasa dia bersedia untuk meniup sangkakala. Tunggu diperintahkan sahaja. Dan dekat sini juga menunjukkan tawassul dengan tauhid. Tawassul dengan tauhid apa? Tauhid rububiyah. Tauhidlah kita bertawassul. Ya Allah, Tuhan yang menguasai, Tuhannya Israfil, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail. Ya Allah, aku bertawassul dengan tauhid rububiyah, Engkau lah pencipta langit dan bumi. Ya Allah, Engkau lah yang mengetahui perkara yang gaib. Dan ini maksudnya adalah kita bertawassul dengan tauhid rububiyah. Sebab tu kalau kita perasan, bila buka Al-Quran sentiasa akan menyebut Rabbana innana amanna. Rabbana, wahai Tuhan kami. Maksudnya tawassul dengan tauhid, Allah Engkau lah Tuhan kami. Rabbi habli, wahai Tuhanku, berikan. Jadi tawassul dengan tauhid, sebutkan sifat-sifat Allah, sebutkan kekuasaan Allah, rububiyah Allah di dalam doa kita sebagai bentuk tawassul kita. Lalu doa yang seterusnya, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Ini istiftah yang boleh ni. Jadi tidak semestinya perlu baca semua. Kita boleh pilih, contohnya hari ini saya nak baca istiftah yang pertama, besok saya nak baca istiftah yang kedua, lusa saya nak baca istiftah ketiga. Boleh, tak jadi masalah. Antaranya pilihan yang ini, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Dibaca 3 kali. A'udzu billahi minasyaitan min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Aku berlindung daripada Allah, daripada syaitan yang berjam, godaannya, tiupannya, rayuannya. Jadi sebelum kita solat ni, kita beristiazah kepada Allah. Nak solat ni biasanya memang tentulah ada syaitan namanya khinzab. Suatu ketika ada sahabat bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ni waktu solat ni hala baini wa baina qiraati, ada syaitan yang mengganggu aku dalam solat aku. Kata Rasulullah, zaka syaitan yuqalu lahu khinzab. Khinzab atau khanzab, saya lupa. Itulah syaitan yang mana dinamakan sebagai khinzab. Bacalah, berlindunglah daripada Allah. Kemudian meludahlah 3 kali di sebelah kiri. Jadi ini antara kita berlindung dalam kita punya istiftah kita. Diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, aku melihat Rasulullah SAW solat kemudian membaca Allahu akbar kabira sampai habis tadi, riwayat Abu Daud. Bila kita takbir Allahu akbar kabira, Allah Maha Besar, letak dalam hati kita, kita tarbiyahkan hati kita, Allah yang Maha Besar. Masalah kita dekat dunia ni, Allah yang Maha Besar. Urusan kita dengan orang lain, Allah Maha Besar. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak ubah hati seseorang tu, mudah jadi. Kalau Allah nak memberikan rezeki, innallaha yabsutur rizqa liman yasha, Allah yang luaskan rezeki, Allah yang sempitkan rezeki, mudah jadinya. Dan ingatlah sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, wa alam annal ummata, ketahuilah, law ijtama'at til ummah ala ayyan fa'uka bisyai, kalau satu umat seluruhnya daripada Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, semua nak berikan kau manfaat, Perdana Menteri nak bagi kita manfaat, Presiden Amerika misalnya kata nak berikan kita manfaat, la yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballah, takkan dapat sampai manfaat tu melainkan apa yang Allah dah takdirkan. Maksudnya apa? Allah Maha Besar. Sebab tu bila kita takbir, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, bacalah dengan penuh perasaan hati. Seterusnya, doa istiftah yang seterusnya, yang ke-6. Banyak Ustaz, banyak. Bukan satu je, dia ada banyak. Seterusnya, yang ni agak panjang. Allahumma lakal hamd. Dan saya suka baca doa yang ni. Sebab dia ada tawassul dengan rububiyah, dengan pujian. Bila dah takbir, Allahu akbar, kata ya Allah, segala puji bagimu. Anta nurus samawati wal ardi, kaulah cahaya langit dan di bumi. Wa man fihinna, dan mereka. Wa lakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah. Anta qayyimus samawat, engkaulah yang mendirikan langit dan bumi. Walakal hamdu anta rabbus samawat, engkaulah Tuhan langit dan bumi. Walakal hamdu lakamun, engkaulah kerajanya langit dan bumi. Walakal hamdu anta malikus samawat, walakal hamdu antal haq, dan segala puji bagimu ya Allah. Saya suka dekat ayat yang ni juga. Antal haq, ya Allah, engkaulah yang maha suci. Engkaulah benar. Antal haq wa wa'dukal haq, dan janji engkau benar. Wa qauluka haq, dan wa qauluka haq kat sini maksudnya, saya takut ada orang tak boleh baca. Ustaz, kalau dia kata Ustaz kecil sangatlah Ustaz. Jadi kita dekatkan kat sini. Atau kalau seandainya tak boleh baca, tak nampak dekat ni, boleh buka kat PDF. Mungkin yang baru sampai masuk, boleh download Perisai Hisnul Muslim. Perisai Hisnul Muslim dekat YouTube yang telah dekat Google yang telah diterjemahkan oleh Dr. Basit. Buka muka surat sekarang ni, saya rasa mungkin muka surat 65. 65, 66. Dah boleh buka muka surat 69. Boleh buka surat 69.
Yang ini saya screenshot saja yang kat sini untuk mudahkan kita. Bukan muka 69. Kemudian antal haq ya Allah, engkau benar. Wa wa'dukal haq, janji engkau benar. Wa qauluka haq, firmanmu benar ya Allah. Wa liqa'uka haq ya Allah, pertemuan aku dengan kamu nanti akan benar. Wal jan, syurga itu benar, neraka itu benar, para nabi itu benar, Muhammad SAW itu benar. Was sa'atu haq, dan kiamat itu benar. Allahumma laka aslamtu ya Allah, kepadamu aku serahkan dirimu. Alaika tawakkaltu, kepadamu aku bertawakal. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Wa ilaika anabtu, kepadamu aku kembali. Wa bika khamsamtu, kepadamu lah aku khasam kat sini maksudnya al-mukhasamah. Kalau seandainya aku bergaduh, aku kembali kepadamu. Wa ilaika ham, kepadamu lah aku kehakiman. Faghfir lima qaddamtu, ampunkan apa kesalahan yang telah pernah aku buat. Wa ma akhartu, wa ma asrartu, apa yang aku sembunyikan, apa yang aku zahirkan. Anta muqaddim, anta muakhir, la ilaha anta. Anta ilahi la ilaha illa anta. Ini saya teringat doa, sebenarnya doa-doa ini masa kami belajar di Madinah, kami ada hafal lah doa di dalam mustawal ibtidai. Jadi bila kita baca tu, kita takbir, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawat, walakal hamdu anta qayyimus samawat, walakal hamdu anta malikus samawat, walakal hamdu anta anta mulkus samawat, walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq. Kalau kita baca tu dengan penuh kefahaman, mudah-mudahan ia memberikan kita, sebelum baca Al-Fatihah ni, sebelum baca Al-Fatihah, bayangkan kita baca tu pada waktu malam. Ya Allah, sesungguhnya kau benar, janjimu benar, firmanmu benar. Solat malam ni, subhanallah. Saya teringat kalau kata Ibnu Abbas, seseorang itu diberikan kefahaman Al-Quran, diberikan kemudahan untuk Al-Quran apabila dibangun pada waktu solat malam. Itu ingat saya. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Allahu Akbar. Kita ni duk kata riwayat Bukhari Muslim. Kenal dah Imam Bukhari dah apa, tapi tak pernah dengar istiftah ni kan. Jadi sekarang kita dah tahu, cuba kita amalkan. Takkanlah daripada umur setahun, umur kita sekolah rendah, dengan istiftahnya asyik sama je. Cubalah kita ada variasi sikit. Anta nurus samawat, engkau lah cahaya langit dan bumi. Poin yang kedua. Apa maksud cahaya dekat sini? Daripada sudut zahir, Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah adalah sifat bercahaya. Bagaimanakah cahayanya? Ada yang mengatakan maksudnya Allah SWT, petunjuk Allah SWT itu adalah cahaya. Seorang-orang yang mana ikut Al-Quran, ikut sunnah, dia akan menemukan cahaya, dia akan menemukan ketenangan. Kemudian, dan Nabi-Nabi itu benar. Ini menunjukkan apa? Bahawasanya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, kita ni tak pernah berjumpa dengan mereka, tapi kita beriman. Saya teringat ada hadis Rasulullah SAW berkata, aku teringin wadat tu, saya dalam lafaz hadis ni tu, kata Rasulullah SAW, aku teringin berjumpa dengan sahabat saudara-saudaraku. Lepas tu sahabat kata, ya Rasulullah, alasna ikhwan, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara kamu? Kata Rasulullah, kalian sahabat aku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman denganku tetapi tidak pernah bertemu dengan aku. Kita beriman pada Rasulullah, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi sahabat Rasulullah. Kita beriman dengan Nabi Isa, kita beriman dengan Nabi Musa, kita beriman dengan Nabi Ibrahim. Satu-satunya agama yang meyakini Nabi Isa alaihissalam, dan beriman dengannya, dan di masa yang sama beriman dengan Rasulullah, adalah agama Islam. Agama Islam yakin dengan Nabi Isa. Kristian tak yakin dengan Nabi Muhammad. Agama Islam yakin dengan Nabi Musa, beriman dengan Nabi Musa. Nabi Musa, orang Yahudi, mereka tak percaya dengan Nabi Isa. Mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi bila kita Nabi-Nabi dalam benar, antara rukun iman kita adalah kita beriman dengan Rasul-Rasul. Kemudian dekat sini menunjukkan, tengok, kalau kita baca lafaz selawat kat sini, doa, ya Allah, faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, ampunkanlah dosa aku, ampunkanlah dosa aku. Minta pada Allah keampunan ni setelah kita puji Allah dahulu. Ini sunnahnya. Umpamanya kalau seorang suami isteri ni, isteri sebelum minta dengan suami, isteri mestilah nak kena puji suami dulu, bagi tahu abang, saya sayang abang. Abang, terima kasih dah jaga kami hari ini, terima kasih abang. Suami pun puji isteri juga. Ayang, terima kasih sebab dah masakkan makanan untuk kita. Terima kasih dah cucikan baju. Jadi adabnya adalah sebelum kita meminta, kita puji terlebih dahulu. Kalau sesama manusia kita nak puji dahulu dengan bos kita kan. Contoh nak minta cuti dengan bos. Takkan nak terus datang, bos nak minta cuti. Tak begitu. Tapi kita akan kata, puji bos baik, gini. Dah dapat yakin dengan bos, baru boleh berani minta cuti kan.
begitu juga pada Allah Subhanahu Wa Taala, eloknya kita memuji Allah. Sebut nama-nama Allah. Sebut tauhid tawassul dengan ni. Ya Allah, Engkau benar, caramu benar, syurgamu benar, nerakamu benar. Kemudian dah panjang-panjang ni, barulah faghfirli, ampunkan dosa aku. Jadi ini antara adab kita dalam berdoa kepada Allah. Seterusnya, poin yang kelima, sabda baginda SAW, Rasulullah kata, aku diangkat ke syurga dan aku melihat kebanyakan ahlinya adalah yang fakir dan miskin. Dan aku melihat ke dalam api neraka dan aku melihat kebanyakan ahlinya adalah wanita. Ini bila kita sebut syurga itu benar, neraka itu benar. Ini antara keimanan orang Islam. Ustaz Muaz pernah nampak syurga? Saya pun tak pernah nampak. Ustaz Muaz pernah nampak neraka? Waliyazubillah, saya pun tak pernah nampak dan tak nak masuk ke dalam neraka. Tapi kita beriman. Sebab tu lah beza antara orang Islam dengan bukan orang Islam. Orang bukan Islam ni dia takut mati. Saya pernah tanya bangsa bukan Melayu lah, saya tanya dia masa tu, saya tanya macam mana kalau seandainya you mati nanti, apa you punya agama ajar? Lepas tu dia kata, haya, saya tak mau mati you. Dia kata, kenapa? Saya belum banyak duit, taklah duit, tak boleh mati. Susah dia kata kan. Jadi kita nak katanya, dia melihat kepada dia takut untuk mati. Kita ni bukan takut mati, kita takut pada kematian. Apa yang akan berlaku setelah kematian. Kita takut adakah kita ke syurga ataupun kita ke neraka. Jadi syurga itu benar, neraka itu benar, itu iman kita. Kita hidup kat dunia ni tak lama mana. Dan sekarang ni, mereka yang banyak masuk syurga adalah mereka yang banyak fakir miskin. Ustaz, kenapa Ustaz? Sebab orang fakir miskin ni, diorang ni tak banyak nikmat-nikmat yang mana sebanyak orang-orang yang diberikan rezeki. Maksudnya begini, semakin banyak rezeki yang kita dapat, setiap daripada semua itu akan ditanya. Latus alunna yauma idzin anin na'im. Setiap nikmat Allah akan tanya. Kurma, jadi pernah ketika itu Rasulullah makan kurma rutok. Rasulullah kata kurma ni Allah akan tanya. Kalau seandainya semakin banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan, akan semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan Allah tanya. Dan kalau seandainya contohnya nikmat tu kita kufur dengannya. Nikmat tu contoh handphone. Allah bagi kita rezeki handphone. Handphone tu kita buat maksiat, waliyazubillah, masuk dalam neraka. Orang fakir miskin, jangankan handphone, elektrik pun kadang-kadang mungkin tak ada. Umpamanya, analogi ni, kalau kita nak naik kapal terbang, kalau kapal terbang tu, dia tak bawa luggage, dia tak ada luggage, hand carry pun dia tak ada. Naik kapal terbang tu direct cepat je masuk kan. Tapi orang yang bawa luggage, nak kena check in dulu, nak kena check dulu bagnya, isinya ada apa, betul ke tak ada, takut bawa bom ke, takut buat dosa ke, waliyazubillah. Jadi checknya tu agak lama dan agak banyak. Sebab Rasulullah kata, aku melihat kebanyakan ahlinya adalah yang fakir miskin, tapi bila aku lihat neraka, kebanyakan ahlinya adalah wanita. Kenapa? Inilah ujian bagi para muslimat, yang mana kadang-kadang daripada sudut emosi, orang wanita lebih cepat beremosi daripada lelaki. Ia satu fakta yang kita tak boleh nafikan lah. Kadang-kadang seorang suami ni, bila mana dia buat baik, dah buat bertahun-tahun lah, 10 tahun dia buat baik, tetapi orang wanita, isterinya mungkin kesalahan dia yang satu tu, itu yang dia tak boleh lupa. Dan itu yang selalu mungkin dia ungkit. Kita yang lelaki ni pun kita dah lupa dah. Boleh ingat kan. Jadi benda tu adalah ni. Dan kalau seandainya dia kufur terhadap nikmat Allah, yakfurnal ashir, orang perempuan ni kalau seandainya tidak berterima kasih kepada suami, lupa dengan kebaikan-kebaikan suami, ungkit kesalahan-kesalahan suami. Padahal suami kalau nak kata bagi banyak terlebih banyak, ataupun sebaliknya, tetapi kita nak katakan oleh kerana emosi ni menyebabkan wanita lebih banyak masuk dalam neraka. Dan mudah-mudahan Allah SWT tidak masukkan ke dalam neraka. Baik, seterusnya. Okey, istiftah dah selesai. Bacaan Al-Fatihah semua pun tahu. Lepas dah baca Al-Fatihah semua, kita akan rukuk. Rukuk ni baca apa? Ada sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW, "Idza raqa'tum", kalau kalian rukuk, fa'azzimu rabbakum. Waktu rukuk adalah ada waktu untuk mengagungkan Allah. Kalau dalam kita nak memuji Allah ni ketika istiftah, kemudian ketika kita rukuk. Kita baca Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. 3 kali. Kalau masa saya belajar fiqh Hambali dahulu, Syekh Zahim. Syekh Zahim mengatakan, kalau untuk imam ni, imam jangan baca 3. Imam bacalah 5, bacalah 7. Sebab kalau imam baca 3, makmum tak habis lagi 3. Kan? Kita Allahu Akbar imam. Imam dah habis 3 dah. Tambahkan 5, tambahkan 7, tambahkan 9. Ganjil. Bagi peluang pada jemaah-jemaah yang mungkin agak terlambat. Lalu seterusnya,
Hadis Subhanallahil azim ni diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an meriwayatkan, sesungguhnya aku solat bersama Rasulullah SAW dan baginda membaca ketika rukuk Subhan rabbiyal azim. Hadis riwayat Abi Dawud. Dan kisah bagaimana Huzaifah mendengar baginda membaca ayat Al-Quran. Jadi ada hadis yang agak panjang, saya tak tulis kat sini. Jadi Huzaifah ni pernah solat bersama Rasulullah. Apabila solat bersama baginda SAW, lepas Rasulullah baca Al-Fatihah, Rasulullah SAW baca tu dengan baca yang lama. Baca surah Al-Baqarah. Dah Al-Baqarah, sambung surah Al-Imran. Dah Al-Imran, sambung surah An-Nisa. Kemudian ketika rukuk. Rukuk pula sama lamanya. Macam, kalau lah 3 surah ni dah macam hampir 4 juz. Dah surah An-Nisa tu dah sampai 4 juz. Rukuknya tu pun lama juga. Dan waktu rukuk tu Rasulullah rukuk lama sangat. Sampai Huzaifah kata ni, sifat baginda. Bagaimanakah baginda SAW rukuk? Sifat SAW rukuk ni, badannya lurus. Jadi kalau kita tengok sifat baginda SAW, rukuknya tu begini. Rukuknya tu, kalau seandainya misal kata letak air ke, atau letak cawan ke, atau letak air ke apa, dia tak jatuh. Jadi mustaqim, betul-betul lurus. Bukan 80 derajat, bukan ni tak, tapi betul-betul lurus 90 derajat. Baik, ada komen dekat sini. Seterusnya, sifat baginda SAW jika rukuk. Baik, saya dah cerita. Poin yang keempat, Ustaz nak baca apa Ustaz time rukuk? Saya dah habis dah Subhanallahil azim. Kan Rasulullah SAW kan rukuknya lama. Rukuk selama seperti berdiri. Kalau kita berdiri tu 10 minit, maknanya rukuk tu 10 minit pun tak jadi masalah. Baca apa Ustaz? Kalau seandainya rukuk tu Subhanallahil azim, dah baca tu, nak baca ni pun boleh juga. Ni doa rukuk yang kedua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi doa ini dibaca oleh Rasulullah setelah mana pembukaan kota Mekah. Apabila pembukaan kota Mekah, turun ayat Al-Quran. Pembukaan kota Mekah berlaku pada tahun 8 Hijrah. Bayangkan Mekah yang dulu Rasulullah diusir, Rasulullah dikeluarkan daripada Mekah. Kemudian apabila Rasulullah berjaya menawan kota Mekah, ketika itu turun ayat Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, wal fath, pembukaan kota Mekah. Kemudian wa ra'aitan nasa sayadkhuluna fi dinillah afwaja, kau melihat orang masuk ke agama Islam berbondong-bondong. Lepas tu baca apa? Fasabbih, kata Allah, kalau dah ramai orang masuk Islam, dah ramai itu, fasabbih. Sebab apa? Sebab ini merupakan, kata Ibnu Abbas, ayat ini menunjukkan bahawasanya tugas Rasulullah dah nak hampir selesai. Menunjukkan bahawasanya baginda SAW akan kembali bertemu dengan Tuhannya. Dah ramai orang masuk Islam. Maksudnya kalau contohnya kalau vaksin ni, kita dah capai kelompok immunity 90%. Macam tu juga kalau Islam ni hampir dah ramai orang dah berjaya masuk Islam. Dah kira 90%, 80% tugas Rasulullah dah nak hampir selesai. Jadi apabila Rasulullah SAW dah dikabarkan kepada Allah bahawasanya, dah dikabarkan oleh Allah bahawasanya Rasulullah SAW akan meninggal dunia, maka Allah kata fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir. Fasabbih, bertasbihlah, bihamdik, bertahmidlah, wastaghfir, dan beristighfarlah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita ni tak tahu bila kita nak mati. Tapi bila kita tahu kita ni mati bila-bila masa saja. Rasulullah diperingatkan oleh Allah, kau dah nak meninggal dunia dah ni, dalam bahasa kita lah. Maka banyakkan bertasbih, subhanakallahumma rabbana, bertahmid wa bihamdika. Ni baca ini. Wastaghfir, Allahumma gfirli innahu kana tawwaba. Jadi 3 ni unsur ni, bila mana dah turun fasabbih wastaghfir innahu kana tawwaba, maka Rasulullah di dalam rukuk Rasulullah, di dalam sujud Rasulullah baca doanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi akak-akak, abang-abang, tuan-tuan, puan-puan, pakcik, makcik, banyakkan baca ni ketika kita rukuk dan sujud. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita telah pun melaksanakan perintah Allah, fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW membaca di dalam rukuk Rasulullah, sujud Rasulullah, subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma gfirli. Amalan ini setelah turunnya surah An-Nasr. Hadis riwayat Bukhari. Kalau dengar Bukhari ni, Allahu Akbar. Bukhari, Muslim, terima. Riwayat Bukhari, riwayat Sahih Bukhari, riwayat Sahih Muslim, terima. Tiada keraguan di dalamnya. Sebab Imam Bukhari
syaratnya begitu ketat. Memastikan bertemu. Contohnya kalau saya, contohlah. Saya kata, tadi saya dengar PM kata begini. Perdana Menteri kata begini. So, si Fulan ni dia akan kata, betul ke Muaz ni betul? Muaz dengar daripada siapa? Muaz dah dengar daripada si C. Berjumpa tak dengan C? C berjumpa dengan si B. B berjumpa dengan si A. Si A baru berjumpa dengan Perdana Menteri. Bila dia tengok silsilah sanad tu, oh betul. Sebab itulah agama Islam adalah agama sanad. Agama Islam adalah agama yang berdiri atas riwayat. Bukan semua orang boleh bercakap dalam agama. Kalau disebut kata Muhammad Ibn Sirin, laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Kalau bukan kerana sanad, nescaya orang akan boleh cakap apa saja nak cakap. Dia boleh kata Rasulullah kata begini, Rasulullah kata begitu, Rasulullah tak pernah kata pun. Subhanallah, ulama-ulama hadis ni adalah ulama yang mempertahankan, ulama-ulama yang mempertahankan hadis-hadis Rasulullah. Ulama-ulama Al-Quran yang mempertahankan Al-Quran ini daripada hilang di muka bumi ni. Baik, kemudian yang kita baca juga ketika kita rukuk, subuhun, qudusun, rabbul malaikati warruh. Subuh, maha suci Allah daripada segala kelainan, daripada keaiban, yang maha suci, rabbul malaikati warruh. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini diriwayatkan Rasulullah SAW membaca ketika rukuk dan sujud. So ada doa yang mana untuk rukuk saja, ada yang doa rukuk pun baca, sujud pun baca. Hadis riwayat Muslim. Dekat sini bila kita kata maha suci Allah daripada segala keaiban, yang maha suci. Okay? Jadi bila kita nak beriman dengan sifat Allah ni, dia ada 4 syarat. 4 syarat sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Setiap nama-nama Allah sebenarnya lebih daripada 99. Tetapi diberikan, diterhadkan kalau dalam hadis kan ada wasta'thar takmim, macam mana dia punya ni dia, dalam doa Allahumma inni abdu ibnu abdik nasiyati biadik madin fiyahum abdun fiyahum nasiyati Allah Allah, tiba-tiba saya lupa pula. Tapi nak katanya nama Allah lebih daripada 99. Cumanya diterhadkan pada 99 agar kalau kita hafal nama-nama Allah, kemudian kita faham nama-nama Allah, ahsaha dakhala jannah, kita mengerti, mengamalkan, maksudnya memahami, mentadaburi nama-nama Allah, moga Allah masukkan kita ke dalam syurga. Dan setiap nama-nama Allah ada sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ni macam mana kita nak beriman dengannya? Pertama, kita perlu menafikan, tanpa menafikan. Maksudnya kalau seandainya Allah Maha mendengar, ya Allah Maha mendengar, kita tak nafikan. Sebab ada golongan yang mana menafikan, tak mungkinlah Allah mendengar. Kalau Allah mendengar maknanya Allah macam makhluk. Itu dia menafikan. Yang kedua, menyelewengkan. Maksudnya tanpa menyelewengkan, maksud contohnya Maha mendengar. Macam mana menyelewengkan? Macam mana mendengar? Mendengar tu maksudnya begini-begini. Menyelewengkan maksud dia. Daripada mendengar, ya mendengar. Bagaimana kita beriman apa adanya. Kemudian yang ketiga, tidak mempertanyakan, bagaimana Allah mendengar? Adakah Allah mendengar seperti makhluknya? Waliyazubillah. Kita tanpa mempertanyakan. Yang ketiga, yang keempat, tanpa mempertanyakan dengan makhluknya. Kalau dalam kitab akidah, dalam bahasa Arab, nuthbit ma asbatah Allah min ghairi takyif. Wala tamthil, wala ta'til. Tidak menafikan, tidak menyelewengkan makna sifat Allah, tidak mempertanyakan bagaimana sifat Allah tu, macam mana cara Allah Subhanahu Wa Taala mendengar, kemudian tidak menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Allah melihat macam makhluknya, itu tak boleh. Walillahi mathalul a'la. Kemudian apa lagi yang perlu kita baca waktu rukuk? Banyaknya Ustaz, banyak doa rukuk ni. Jadi sebab itulah kalau kita solat ni, banyak sebenarnya kita boleh lama. Bacalah Allahumma laka raqa'tu, ya Allah kepadamu aku rukuk. Wabika amantu, kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, kepadamu aku berserah. Islam ni maksudnya serah. Islam ini adalah repent. Kita kembali kepada Allah, kita serahkan diri kepada Allah. Sebab tu bila Assalamualaikum tu, Assalam sejahtera tu, kita doa pada Allah kan. Sebenarnya kita serahkan diri kita kepada Allah. Khasya'alaka sam'i, khusyuk kepadamu pendengaranku, penglihatanku, otakku, azmi ini tulangku, wa asabi sarafku, wa mastaqalla bihi qadami, dan segala yang terdiri dengan kakiku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Talib dah pula. Silap saya minta maaf. Bukan Abu Talib ni, Ali bin Abi Talib. Jadi minta maaf ni, Ali bin Abi Talib. Abu Talib mati dalam keadaan tidak beriman. Ada 4 pakcik
4 pakcik Rasulullah, 2 beriman, 2 tidak beriman. 4 pakcik Rasulullah. Ayah Rasulullah ni ada 10 beradik. Ayah Rasulullah ada 10 beradik. Ketika Rasulullah dilantik sebagai Rasul ada 4 orang. 2 orang beriman, 2 orang tidak beriman. Yang beriman Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Yang tidak beriman Abu Lahab dengan Abu Talib. Jadi ni bukan Abu Talib lah, Ali bin Abi Talib, anaknya sepupu Rasulullah. Jadi harap dibetulkan, saya lah yang betulkan. Jadi harap jangan salah faham. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Rasulullah SAW jika rukuk Rasulullah akan baca tu, Allahumma laka raka'tu, wa bika amantu wa laka aslamtu, khashi'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami. Tanda-tanda taufik Allah, ini menunjukkan taufik Allah, kurniaan Allah ni, kalau Allah menjadikan tubuh badan kita ni semuanya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ada hadis yang innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu ala khair. Allah Subhanahu taala jika sayang dengan seorang hamba, Allah Subhanahu taala akan jadikan manfaatkan di dalam kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada majlis ilmu hari ini, tahniah saya ucapkan, mudah-mudahan ia merupakan tanda taufik Allah. Semoga Allah jadikan tubuh badan kita ni untuk sentiasa untuk ilmu. Sebab tu baiknya, bagusnya kalau seandainya kalau contoh orang nak periksa, kita akan doakan bit taufik, waffaqakallah. Waffaqakallah, sahalallahu umurak. Jangan cakap sekadar selamat berjaya, semoga berjaya, tak, tapi ada sebut taufik kat situ. Sebab kalau Allah dah kurniakan ilmu ni, Allah dah kurniakan, Allah dah bagi tubuh badan kita dengan segala ketaatan kepada Allah, insya-Allah mudah segalanya. Bit taufik, waffaqakallah. Kemudian definisi iman kat sini kan. Wa bika amantu, ya Allah kepadamu aku rukuk, kepada aku beriman. Apa maksud beriman? Beriman ni bukan hanya dengan hati. Beriman ini perlu dengan lisan, beramal dengan tubuh badan. Al-imanu al-qawlu bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawari. Iman ini mengucapkan dengan lisan, kita perlu beriman. Kalau iman, cakap iman kat lisan, saya beriman, tapi hati tak beriman, itu orang munafik. Hati beriman, kemudian dengan lisan dan beramal dengan tubuh badan. Allah menamakan, dalam Al-Quran ada disebutkan, ketika mana kita sebut iman, apabila berlaku perpindahan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitul Maqdis dekat Aqsa ke Baitul Kaabah. Kiblat kita, kiblat umat Islam dahulunya di Palestin. Kemudian berpindah ke Kaabah. Lalu ada yang bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang dulu dah solat, yang dah meninggal? Dulu diorang solat menghadap Baitul Maqdis. Adakah maknanya solat mereka itu terhapus? Sebab sekarang dah kiblat yang baru. Sekarang dah orang kata menghadap ke Kaabah. Maka turun ayat Quran, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan iman kalian. Iman kat sini maksudnya adalah solat. Solat itu solat itu adalah amal tubuh badan. Maka ia merupakan bahagian daripada keimanan. Dan iman ni dia bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu bit ta'ah. Iman ni bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sebab tu masuk bulan Ramadan, iman kita bertambah. Sebab apa? Time tu kita berpuasa. Ketaatan. Kita taat, iman kita bertambah. Kita solat, iman kita bertambah. Tapi kalau buat maksiat, iman kita berkurang. Sebab tu, kalau kita buat dosa, cepat-cepat buat baik. Tak ada manusia yang tak buat dosa. Saya pun tak terlepas daripada dosa. Tapi cepat-cepat kita bersedekah. Cepat-cepat kita istighfar. Wa'adbi isayyi'atal hasanah. Kata Allah Rasulullah SAW. Ikutkan setelah kalian buat kejahatan tu, cepat-cepat buat baik. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at, dalam Al-Quran. Kebaikan menghapuskan kejahatan. Sebagaimana tadi saya sebutkan di kelas yang awal tadi tu, dosa umpama api. Kalau dah ada api, cepat-cepat siram dengan air. Cepat-cepat siram dengan ketaatan. Cepat-cepat siram dengan keimanan. Kerana iman bertambah dan berkurang. Iman dia tak statik. Buat baik, iman bertambah. Buat jahat, iman berkurang. Kat sini ada soalan. Ulama mengatakan, kenapa Nabi SAW mengkhususkan pendengaran dan penglihatan? Khashi'alaka sam'i wa basari. Penglihatan dan pendengaran. Kenapa tak khashi'alaka fammi, mulut ke, yadi, tangan ke? Kenapa tak kaki ke, kan? Kaki disebutlah. Nak katanya, kenapa dikhususkan? Kata ulama, sebab kalau kita ni mendengar benda yang baik, mendengar pandangan, maka dia akan jatuh ke hati. Jadi untuk masuk ke dalam hati ni, dia bermula daripada mata dan telinga. Betul tak? Sebab tu dalam hadis sabda baginda sallallahu alaihi wasallam,
iza salaha salaha jasadu kullu. Kalau seandainya benda ni baik, semua akan baik. Tapi kalau benda ni, hati ni rosak, semua akan rosak. So macam mana nak bagi hati kita baik? Macam mana nak elakkan hati kita tak rosak? Jagalah pendengaran, jagalah penglihatan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang beriman, jagalah pandangan kalian. Kemudian jagalah kemaluan kalian. Kenapa didahulukan pandangan sebelum kemaluan? Sebab daripada pandangan, dia akan jatuh ke hati. Barulah seseorang itu boleh waliyazullah berzina. Sebab tu kita ni tak boleh normalize. Tak boleh nak normalize benda-benda maksiat. Saya hairan kadang-kadang. Ada orang ni, dia ustaz, dia pompam-pompam beragama, berbicara tentang agama, tapi tanpa malu dia kata, oh saya tengok filem Iron Man. Oh saya tengok filem Spider-Man. Tuan-tuan, tu maksiat. Siapa kata tengok cerita tu tak maksiat? Maksiat. Tengok perempuan tak bertudung. Tengok perempuan pakai baju seksi. Kalau nak tunjukkan awak tu ustaz yang orang kata moden sekalipun, tak payahlah nak normalizekan maksiat. Itu maksiat. Itu maksiat. Dan itu mata dan telinga boleh merosak hati kita. Sekarang, orang yang faham kalau contohnya satu cerita tu 18XX, oh maksudnya bawah 18 tahun tak boleh tengok. Yang atas 18 tahun boleh tengok. Siapa kata? 18 tahun ke atas ke 18 tahun ke bawah ke tak boleh tengok. Berdosa. Berdosa. Kalau buat dosa, cepat-cepat istighfar. Ini bukan sebab tu kita kata hati ni dia ada 4 tingkatan. Ada hati yang mana? Hati yang qalbun salim, hati yang baik. Ada yang hati yang sakit. Hati yang sakit ni kalau dia buat dosa, dia cepat-cepat istighfar. Bila dia buat dosa, dia rasa berdosa. Oh, rasa macam tak selesa. Dia tengok maksiat, dia tengok cerita yang tak baik. Tengok drama yang ada perempuan buka aurat, dia rasa berdosa. Kemudian yang ketiga, ada hati yang mati. Hati yang mati ni, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dah sakit, ditambah lagi kesakitannya sehingga dia jadi mati. Bila mati tu maksudnya dia buat dosa tu dah tak rasa apa-apa dah. Yang lagi teruk lagi ni, yang apabila dia memperjuangkan kemaksiatan tersebut. Tengok, oh sekarang ni ada viral drama Korea yang begini begitu tu. Ini hati yang bukan saja mati, tapi dia memperjuangkan kesesatan, memperjuangkan dosa. Oh tak apa, kita tengok cerita ni untuk dapatkan pengajaran. Dah tu Al-Quran tak dapat pengajaran, hadis tak dapat pengajaran. Kenapa kita waliyazubillah, saya kadang-kadang saya pelik, saya takut. Sebab itulah khasya'alaka sam'i wa basari, pendengaran dan penglihatan ini jadikan kita jaga. Sebab tu khusyuk dalam solat tu, khasya'alaka sam'i, ya Allah aku khusyukkan pendengaranku, penglihatanku untuk Allah. Daripada telinga jatuh ke hati, daripada mata pun jatuh ke hati juga. Baik, seterusnya. Saya ni bukanlah manusia yang sempurna. Saya ni bukanlah Islam yang sempurna. Tetapi dalam Al-Quran, wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Kadang-kadang ada sahabat saya dia share filem ni. Saya akan kata, kita ni belajar agama. Kenapa kau share benda ni? Saya kata gitu. Kata, tapi ada pengajaran dia semua. Dah lah, tak perlulah nak share benda ni. Ini maksiat ni, berdosa. Takkan, kalau dia tengok, saya Masya Allah lah, saya ada satu kawan saya ni, dia tengok cerita, dia tengok movie, tapi dia tak copy paste pun pada kawan-kawan dia. Lepas tu saya tanya, kenapa kau tak bagi? Dia kata, aku ni tak sempurna Muaz, tapi aku tak nak bagi orang lain tengok cerita tu. Sebab nanti aku berdosa. Dia nanti kata, aku dah berdosa, aku tak nak tanggung dosa orang lain. Aku tak nak tanggung dosa orang lain. Itu selemah-lemahnya iman lah kan. Ini bukan saja berdosa, kita bagi, ambil lah, tengoklah cerita ni. Share link ni, share. Akhirnya kalau orang tengok sebab kita, waliyazubillah, kita bukan dosa. Dah jadi pasal ceramah pula, tak jadi pasal Kristus Muslim. Baik, ada soalan ke? Ada soalan je, saya nak tengok ni. Ustaz, apa beza taufik dan hidayah? Ustaz, apa beza taufik dan hidayah? Baik, apabila kita berbicara tentang taufik itu hidayah. Hidayah tu dia ada 3. Hidayah, ada yang kata 4. Ada hidayah ammah, hidayah untuk semua manusia. Dalam Al-Quran disebutkan faqad sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Allah SWT menciptakan sesuatu dan Allah berikan hidayah. Allah berikan kita dunia ni, Allah berikan kita tunjuk untuk cari hidup. Oh, benda ni boleh dimakan. Allah berikan ilham. Allah berikan kita petunjuk untuk survive dalam hidup ni. Hidayah umum. Ada hidayah yang mana hidayah petunjuk. Hidayah petunjuk ini adalah seperti Al-Quran, seperti hadis. Ini hidayah petunjuk. Ada yang namanya hidayah
hidayah petunjuk. Kemudian yang ketiganya ada hidayah taufik, hidayah kurniaan Allah. Kalau seandainya sebab tu yang kurniaan Allah ni dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi. Sesiapa yang tidak innaka la tahdi man ahbabta, engkau tak boleh berikan hidayah melainkan Allah yang berikan hidayah. Jadi saya ulang sekali lagi. Ada orang yang bertanya, hidayah ini ada yang mengklafikan pada tiga, ada yang untuk semua orang, ada yang famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang ikut hidayahku petunjuk. Jadi Al-Quran itu hidayah. Hadis itu hidayah. Kalau sampai satu masa misal kata ada orang kata, oh saya ni tak pakai tudung sebab belum dapat hidayah lagi lah. Kita katakan tak, awak akan diazab sebab apa? Kalau awak buka tudung, siapa kata awak tak dapat hidayah? Al-Quran itu hidayah. Al-Quran itu petunjuk. Hidayah tu dalam bahasa Melayu ni petunjuk. Al-Quran itu petunjuk. Kan? Tetapi hidayah tu taufik ini datang daripada Allah. Sebab tu kita minta hidayah daripada Allah, hidayah bimbingan. Ada orang dia baca Al-Quran. Apabila dia baca Al-Quran, macam kita biasa satu hari satu muka surat, saya kata. Tapi masuk hari kedua, dia boleh baca satu hari 3 muka surat. Masuk hari ketiga, dia boleh baca satu hari, ulama-ulama satu hari 1 juz. Ada yang satu hari 10 juz. Ada yang satu hari boleh khatam. 2 hari khatam Al-Quran seperti Al-Qamah radhiyallahu anhu, Al-Qamah rahimahullah. Ini taufik daripada Allah. Allah bimbing dia, Allah kurniakan dia. Sebab dia mengikuti petunjuk, famanittaba'a hudaya. Bila dah ikut hidayah petunjuk, Allah berikan hidayah taufik. Kelas Hisnul Muslim, ini hidayah. Tapi untuk kita ikut dalam kelas ni, ini hidayah petunjuk. Baik, seterusnya. Itu mungkin boleh tanya dalam kelas akidah lah. Dia lebih detail lagi. Silap pula ni. Okey, yang seterusnya. Subhanadzil jabaruti wal malukuti wal kibriyai wal azamah. Maha suci Tuhan yang mempunyai kekuasaan dan kerajaan kebesaran dan agung. Ini pun dibaca ketika sujud dan rukuk juga. Abu Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu berkata, aku solat malam bersama Rasulullah pada suatu malam. Kemudian baginda membaca surah Al-Baqarah. Dan aku melihat tidaklah suatu ayat tentang rahmat, jadi sunnahnya bila kita baca. Sebab tu Al-Quran ini diturunkan untuk kita tadabbur. Lihat dabbara ayatih, untuk kita bertadabbur dengan ayat Al-Quran. Aku solat malam bersama Rasulullah SAW pada suatu malam. Kemudian baginda membaca surah Al-Baqarah dan tidaklah suatu ayat tentang rahmat. Lalu ayat pasal rahmat, Rasulullah berhenti sekejap, Rasulullah mohon rahmat. Apabila berlalu tentang ayat azab, Rasulullah berhenti seketika, Rasulullah SAW memohon perlindungan. Ini antara kalau kita boleh faham makna apa yang kita baca, bagus. Kalau kul a'udzu rabbil falaq, Ustaz saya cuma hafal 3 kul je, 3 kul lah, tak apalah. Baik, seterusnya. Baginda juga, kemudian ketika rukuk, baginda membaca subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Hadis riwayat Nasa'i. Doa ketika rukuk yang kelima. Doa ketika rukuk, doa ketika bangun daripada rukuk, i'tidal. Dah habislah doa rukuk ni. Ustaz banyaknya Ustaz. Ya banyak. Sebab tu kalau kita solat, kita faham nikmat sebenarnya solat tu. Lalu kita naik, kita baca sami Allahu liman hamidah. Bacalah Allah telah mendengar orang-orang yang memujinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, jika imam berkata sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Allahumma rabbana walakal hamd. Kerana sesungguhnya jika ucapannya serentak dengan ucapan malaikat, kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, dia ada 2 pendapat sebenarnya, ada dua pandangan ulama. Yang pertama kata makmum pun kena baca sami Allah liman hamidah juga. Mazhab Syafi'i bacalah sami Allah liman hamidah. Tapi ada mazhab yang lain mengatakan tak. Terus kalau imam kata, dia ambil pada hadis ni. Kalau imam berkata sami Allahu liman hamidah, maka makmum tak perlu ikut sami Allah ni. Terus makmum baca Allahumma rabbana walakal hamd. Allahumma pun boleh, tak pakai terus rabbana walakal hamd pun tak jadi masalah. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, kita pergi Madinah kan. Bila imam i'tidal sami Allahu liman hamidah. Apa orang yang biasa yang mikrofon yang kedua, dia akan follow. Dia punya back sound ni dia akan kata Rabbana walakal hamd. Kan? Kata Rasulullah, kalau ucapan Rabbana walakal hamd ni serentak dengan ucapan malaikat, maka diampunkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang seterusnya, baca juga kalau boleh Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wahai Tuhan kami, bagi Engkau segala pujian yang banyak, elok dan mengandungi keberkatan pagi ini. Doa ketika bangun daripada rukuk dan i'tidal diriwayatkan oleh Rifa'ah radhiyallahu an.
Jadi Rifa'ah ni dia cerita suatu ketika kami ni solat bersama Rasulullah. Apabila Rasulullah bangun daripada rukuknya, Rasulullah baca sami Allahu liman hamidah. Lalu ada lelaki lain lah, bukan Rifa'ah. Lelaki tu tiba-tiba baca Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Lalu Rasulullah lepas selesai solat, Rasulullah tanya, tadi siapa yang baca? Sahabat jawab, saya Rasulullah. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku melihat 30 lebih malaikat berlumba-lumba nak catat kebaikan yang telah engkau ucapkan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau boleh, lepas kita sami Allah Rabbana, janganlah Rabbana walakal hamd. Tambahkan lagi, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Biar malaikat tu berlumba-lumba nak tulis kita ni. Hadis mana? Riwayat Bukhari. Jadi bagusnya Hisnul Muslim ni, dia ni bukan doa-doa yang diambil daripada petua-petua yang hadis-hadis yang tidak sahih, tetapi insya-Allah daripada hadis-hadis yang sahih sanadnya. Dan sebelum kita nak bezakan apa beza sunnah dengan sunat. Sunnah ini adalah ajaran Rasulullah. Ada Al-Quran dan sunnah. Alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikut sunnahku. Sunnah Rasulullah ni ada 3. Ada perbuatan. Perbuatan Rasulullah adalah sunnah. Perkataan Rasulullah adalah sunnah. Ataupun yang Rasulullah setuju, Rasulullah endorsekan. Rasulullah kata, okey, benda ni lulus. Dan ceritalah. Benda ni lulus. Macam yang hadis ni. Hadis ni, bila mana sahabat ni kata, Rabbana walakal hamdu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, Rasulullah setuju. Dalam bahasa Arabnya namanya taqririyah. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah. Jadi 3 benda 3 ni. Daripada sunnah Rasulullah ni, dia terbahagi kepada 5 hukum fiqah. Ada wajib, ada sunat. Jadi beza sunnah dengan sunat. Sunat ni sebenarnya bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Arab, dia tak sebut sunat. Dia sebut sama ada mustahab atau dia sebut mandub. Mandub. Tapi saya tak tahu kenapa. Lepas tu mubah. Mubah ni boleh. Tapi saya pelik kenapa dalam hukum Melayu ni dia cakap mubah ni maksudnya harus. Harus kan kalau seandainya. Jadi wajib, sunat, harus, makruh, haram. Saya pun tak tahu kenapa mubah. Mubah tu maksudnya dibolehkan. Nak buat boleh, tak nak buat pun boleh. Buat dapat pahala, buat tak dapat pahala, tak buat pun tak dapat pahala. Macam, Ustaz, apa hukum saya letak almari dekat rumah saya? Hukum dia mubah, almari kan. Dia bukan wajib, dia bukan sunat, dia bukan. Tapi kalau harus, hukumnya harus. Harus kan, bukankah? Kalau saya kata ke anak saya, anak awak harus belajar. Bukan maksudnya awak boleh belajar. Harus tu ya awak kena belajar. Tapi saya tak tahu kenapa penjenamaan tu begitu. Itu kena tanya Institut Penjemahan Negara lah kan. Dia dah jadi satu ni lah. Cuma saya macam tak berapa nak perkenan bila sebut mubah tu adalah harus. Sebab harus ni macam sesuatu yang agak ditekankan. Baik, seterusnya yang kita boleh baca juga, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mil'as samawat wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Pujianmu ini sepenuh langit dan bumi. Dan segala yang ada di antara keduanya. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh yang engkau kehendaki dari sesuatu lepas itu. Ahlas sana'i wa majd, engkau lah yang layak dipuji dan mulia. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang boleh menghalang kalau engkau nak beri. Wala mu'tiyah, dan tak ada yang boleh beri kalau engkau nak halang. Wala yanfa'u dzal jad minkal jad, dan tak bermanfaat orang yang ada kelebihan harta, keturunan, kekuasaan dan kelebihan daripada kekuasaan engkau. Inilah indahnya Islam. Islam ni subhanallah, dia raja ke, dia bukan raja ke, bila dia solat, dia tetap solat sama, satu saf. Dia tak ada raja tu dekat depan, rakyat tu dekat saf yang kedua, saf ketiga, tak. Sama-sama saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Jadi itulah indahnya Islam. Di depan Allah sebenarnya semuanya sama. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah SAW jika bangun daripada rukuknya, baginda membaca mil as-samawati wal ardi wa mil bainahuma min ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini menunjukkan pasrah sepenuhnya pada Allah. Apa maksud pasrah sepenuhnya pada Allah? Wa kulluna laka abdun, dan kami ni semuanya hamba Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah kita ni hamba. Hamba ni dia boleh diuji. Kalaulah bila berubah, diuji dengan batu yang besar sehingga dia menjadi orang yang kufur kan, masuk Islam, masuk, tinggalkan Islam dia tak nak. Hamba ni boleh dipijak, hamba ni boleh dihina, hamba ni boleh diuji, hamba ni boleh dapatkan. Kita ni hamba Allah. So kalau kita diuji, ingatlah ini tanda Allah SWT, kita ni hamba Allah. Jangan ingat ujian itu sebenarnya adalah untuk orang-orang yang ustaz. Kenapa orang yang
tak beriman pada Allah, ujiannya macam lagi ringan daripada orang yang beriman. Ya, orang beriman, semakin kita beriman, semakin kuat ujian kita. Am hasibtum an tadkhulul jannata? Apakah kalian akan masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum. Sedangkan belum datang ujian pada kalian sebagaimana orang-orang terdahulu kalian. Massat sumul ba'sa wad dharra wa zuzilu, ada yang kena belah. Ada yang beriman pada Allah kena potong belah dua. Ada yang beriman kepada Allah kena panah sampai tolak kepalanya. Ada yang beriman kepada Allah kena bakar hidup-hidup ashabul ukhdud. Ada yang beriman kepada Allah kena lempar daripada gunung yang tinggi. Ya Allah, beriman. Sebab tu kata Allah, asyadul innallaha idza ahabba 'abdan ibtadah. Allah kalau cinta dengan seorang hamba, Allah akan uji dia. Maknanya semakin kita dapat ujian, ingatlah itu cara Allah SWT uji kita. Dan paling berat ujiannya adalah pada Nabi. Tsummal amsal tsumma amsal. Kemudian orang yang imannya tahap ke Nabi, tahap pada Nabi. Saya bila baca hadis ni, saya tanyalah Syekh saya. Syekh, kalaulah begitu, aku ni macam tak naklah belajar agama tinggi-tinggi, nanti makin kuat ujian ni. Takut nanti aku tak kuat yang semua kan. Rasulullah kata, ya nak masuk syurga ni, macam kalau awak periksa. Kita periksa ni kalau kita belajar bersungguh-sungguh, kita bersabar, kita bangun malam, kita lulus periksa, maka sebab itulah ujian, dunia ni adalah ujian. Kalau seandainya kita tak dapat ujian, walauzubillah, kita takut derajat syurga kita ni tak tinggi. Dan ingat, kehidupan dekat dunia ni dia berluakum. Tabarakallazi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata, yang ciptakan hidup dan mati ni liyabluwakum. Ad-dunya bala. Dunia ini adalah ujian. Yang kaya ada ujian dia, yang miskin ada ujian dia, yang hitam ada ujian dia, yang putih ada ujian dia, yang dah berkahwin ada ujian dia, yang tak kahwin-kahwin pun ada ujian dia, yang ada anak ada ujian dia, yang tak ada anak pun ada ujian dia. Semua ada ujian dia. Wa kulluna laka abdul. Lepas kita, ya Allah, tak ada yang boleh beri kalau kau larang. Wala mu'tiyah, dan tak ada yang boleh larang kalau seandainya kau memang dah beri. Jadi kita minta pada Allah, inilah hakikat pasrah sepenuhnya pada Allah. So solat itulah doa. Lalu kita sekarang doa ketika sujud pula. Bila dah sujud, apa yang kita baca? Kita baca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, kepadamu aku sujud. Kalau tadi tu Allahumma laka raka'tu, kepadamu aku rukuk. Yang ni bila sujud kita baca Allahumma laka sajadtu, kepadamu aku sujud. Wa bika, dia ada beza. Kalau dalam bahasa Arab, Allahumma sajadtu laka, ya Allah aku sujud kepadamu, dengan ya Allah kepadamu aku bersujud. Di situ ada penekanan. Kalau contohnya saya cakap kat isteri saya, ayang, abang sayang kepada ayang. Itu ayat yang pertama. Abang sayang kepada ayang. Ayat pertama. Kalau ayat yang kedua, kepada ayanglah abang sayang. Mana yang lebih kuat cinta dia? Saya teringat bila saya cakap kat isteri saya, abang, terima kasih ayang dah berjaya menjadi terima kasih ayang. Ayanglah isteri abang yang paling abang sayang. Bila saya cakap gitu, saya kata, ada isteri yang lain ke? Ada isteri yang lain. Kita salah puji pun kena tanya juga kan. Jadi seakan-akan macam tak ada pengkhususan. Abang paling sayang kepada ayang. Abang ada isteri yang lain ke? Tapi Allahumma, kalau sebab tu dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu, kepadamu aku beribadah. Jadi kat situ dia ada penekanan, bukan aku beribadah kepadamu, dengan kepadamu aku beribadah. Allahumma laka sajadtu, kepadamu aku sujud. Dia ada penekanan dekat situ. Wa bika amantu wa laka aslamtu. Penekanan dalam bahasa Arab ni dia ada taukid kat situ. Kepadamu aku sujud, kepadamu, denganmu aku beriman, kepadamu aku serahkan diri. Sajada wajhiya lillazi, aku sujudkan wajahku kepada orang yang menciptakannya, wa sawwarah, yang membentuk rupa, wa syaqqa sam'ahu wa basarah, yang membuka pendengaran dan penglihatan. Lihat sekali lagi saya ulang. Khususan pendengaran dan penglihatan ni sentiasa diulang-ulang. Sebab sebelum ni pun kita ada baca kan bagaimana doa pergi ke masjid. Allahumma nawwir qalbi, Allah berikanlah aku cahaya, pendengaranku cahaya, penglihatanku cahaya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi kat sini pendengaran, penglihatan ni sebenarnya kadang-kadang kalau kita nampak orang buta, orang yang pekak, mungkin kita nampak kita kesian. Tapi di satu sisi kalau seandainya dia bersabar, kan ada hadis, orang yang bersabar dengan kedua matanya diambil oleh Allah, kedua penglihatannya diambil oleh Allah. Orang yang bersabar
Ketika kalau dia mampu bersabar, maka Allah SWT akan berikan di syurga. Dan saya kalau dekat Madinah, masa saya 9 tahun saya di Madinah, 4 tahun saya di Inggeris, setahun saya diploma tinggi, 4 tahun saya di master dalam bidang fiqh. Saya menemukan orang-orang yang buta di sana, mereka Masya Allah hafal Quran. Hafal Quran, hebat. Jadi, yelah, bila tak buta, tak dapat buat apa-apa, kan? Mendengar pun mungkin dia boleh mendengar, Alhamdulillah, dia hafal Quran. Dan dekat Masjid Nabawi sendiri ada halaqah. Masjid Nabawi ada majlis ilmu yang mana yang buta, ada yang khusus untuk buta, ada yang khusus untuk bisu. Subhanallah. Yang bisu tu macam mana dia tasmik. Dia tasmik tu saya pun tak pandai. Dia macam gini, macam dia pakai huruf-huruf isyarat. Contohnya Al-Fatihah. Bila dia tasmik tu dia pakai tangan. Gini. Saya tengok daripada belakang kan. Budak-budak kecil. Hebat, Masya Allah. Bisu pun hafal Quran dengan tangan. Macam mana saya pun tak tahu. Tapi Syekh dia pun jawab lah. Syekh dia kata kalau seandainya orang tu salah, tak. Bukan atas, bawah. Maksudnya mungkin bukan baris atas, mungkin baris bawah. Saya pun tak faham lah kan. Tapi orang bisu pun berusaha untuk menghafal Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat. Kalau kita kata, Ustaz saya dah tua lah Ustaz, tak boleh nak hafal Al-Quran. Cuba kita tanya balik. Rasulullah mula belajar Al-Quran ni bila? Bila umur Rasulullah belajar Al-Quran? Bila umur Rasulullah mula menghafal Al-Quran? Umur 40 tahun. Sebab Rasulullah baru dilantik ketika umur 40. Maknanya starting umur 40 lah Al-Quran baru diturunkan. Selama 23 tahun. 23 tahun, umur 40 sampai 63, masa itulah Al-Quran selalu dihafal, diulang berkali-kali daripada Allah SWT dan dimurajaahkan di setiap bulan Ramadan melalui malaikat Jibril. Pendek ceritanya, tiada masa yang terlambat untuk menghafal Quran. Cuma bila saya dekat Malaysia ini, saya tengok orang-orang yang tidak Allah, yang buta, yang mungkin ada yang pekak, yang buta mereka main muzik, yang buta mereka main piano, yang buta dengar-dengar ni. Saya jadi macam, ya Allah, kita ni orang berislam ni, terutama saya lah yang belajar agama ni kan, apa yang aku dah buat untuk agama aku? Di saat kadang-kadang saya sebenarnya sedih. Sedih apa? Orang yang belajar agama ni sibuk berniaga. Orang yang belajar agama ni tak jadi masalah, berniaga boleh. Orang yang belajar agama ni sibuk bekerja. Boleh bekerja, tak jadi masalah. Tetapi sebenarnya kita dah belajar kat Madinah ni, tolonglah janganlah sampai kita berhenti untuk mengajar. Dan sekarang ni orang-orang buta ni, ya Allah, mereka ni sepatutnya boleh hafal Quran. Tetapi sebab saya pun kodratnya apa, saya cuma mampu mengajar Hizbul Muslim je. Tapi sama-samalah kalau yayasan taklim dapat memulakan mungkin kelas Al-Quran, hafal Quran bagi orang yang buta, mudah-mudahan benda tu berjaya, hebat. Saya rasa orang buta ni lebih mudah untuk menghafal Quran pada saya lah. Sebab dia tak ada apa-apa distraction. Kita orang yang mendengar, orang yang mati ni, ada alasan je lah. Taklah, sebenarnya semua mudah untuk hafal Quran. Tetapi dia tak ada alasan lah. Asal memang kalau Allah dah mudahkan, insyaAllah Allah mudahkan. Tak panjang-panjang pula. Baik, sambung doa ketika sujud yang pertama yang tadi tu, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ini daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Rasulullah SAW jika sedang sujud, baginda SAW membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhihi allazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Alhamdulillah. Saya cuba untuk hafal juga, sama-sama untuk kita hafal. Dan terus terang saya pun baru hafal doa-doa ini bila saya belajar di Madinah. Sebelum saya belajar Madinah saya tak hafal pun. Saya hafal yang biasa, yang ayat-ayat lazim yang kita baca hafal tu. Dan sabda baginda SAW, ketika kalian sedang rukuk, maka fa'azimu rabbakum, agungkanlah Tuhan kalian. Dan kalau kalian sedang sujud, maka perbanyakkanlah untuk memohon kepadanya. Kemudian ni doa yang tadi kita dah baca, yang dibaca ketika rukuk juga. Subhanal jabarutu wal malakutu wal kibriya'u azimah wal azamah. Doa yang sama ketika rukuk, sama yang kemudian yang ni. Kalau kita sujud pun kita baca apa juga? Kita baca Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Ini hebatnya. Saya suka baca doa ni juga. Ya Allah, aku memohon ampunkanlah dosaku semuanya. Diqqahu, dahlah semuanya. Lepas tu kita minta lagi, Rasulullah minta lagi. Bukan saja semuanya. Diqqahu, yang kecil. Diqqah ni sebenarnya daqiq. Daqiq ni maksudnya yang paling teliti. Dosa yang sangat kecil. Wajillah, dan dosa yang sangat besar. Wa awalah, dosa yang pertama, ya Allah. Dosa yang terakhir. Wa alaniyatah, yang nyata dan yang terselindung. Itu doa ketiga. Digalakkan untuk memohon dosa, memohon astagfirullah. Digalakkan untuk memohon dosa. Silap Digalakkan untuk memohon pengampunan dosa.
Saya silap tulis, saya minta maaf. Digalakkan untuk memohon pengampunan dosa walau sekecil apapun. Yang poin yang kedua, Allah SWT Maha Pengampun walaupun dosa setinggi langit. Kita ada ingat hadis Arba'in Nawawi, hadis 40 hadis yang mana kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsinya, lau Allah SWT berfirman, lau balagat ya ibadi lau balagat dzunubaka ananas sama'. Kalaulah dosa engkau tu setinggi langit. Kemudian kau datang kepadaku dengan beristighfar, ghafartulah, aku ampunkan dosamu. Yang penting kita meminta ampun pada Allah. Nak katanya Allah Maha Pengampun. Ada 3 nama Allah bagi, Allah terangkan. Maksudnya Allah ni suka mengampunkan. Al-Ghaffar, yang sentiasa mengampunkan dosa. Al-Ghafur, yang selalu mengampunkan dosa. Ghafiruz Zambi, Al-Ghafir, yang mengampunkan dosa-dosa. Jadi tinggal si hamba ni nak mengampunkan, nak beristighfar ataupun tidak. Sedangkan Rasulullah beristighfar setiap hari 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ni kita ni, kalau boleh kita banyakkan beristighfar. Lalu seterusnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang Muslim jika sedang solat, maka dosanya berkumpul di kepalanya. Kalau waktu kita solat, dosa ni berkumpul dekat kepala kita. Setiap kali dia sujud, maka dosanya akan berguguran sehingga selesai solat dan dosa-dosanya telah pun berguguran. Dan apabila selesai solat, dosa-dosanya telah pun berguguran. Hadis riwayat Tabarani. Ni jadi kalau kita lihat, sujud ni sebenarnya menghapuskan dosa. Saya teringat masa saya ikut kelas dekat Masjid Nabawi, Syekh saya cerita, kalau boleh kadang-kadang ni aku pelik tengok orang yang masbuk. Kadang-kadang orang kalau masbuk kan, contohnya dia tunggu imam tu berdiri masuk rakaat kedua, baru dia takbir. Dia tak nak ikut sujud sekali. Kalau contohnya masa imam di rakaat pertama tengah sujud, adakah dia nak ikut sujud sekali? Mostly kebanyakan orang tak buat. Orang akan tunggu imam tu berdiri, baru dia ikut berdiri. Saya ulang sekali lagi. Apabila imam sedang rukuk, sedang sujud untuk rakaat pertama, biasanya yang masbuk ni, dia akan tunggu imam berdiri, baru dia akan berdiri. Lepas tu saya kata, tak sepatutnya begitu. Sujud ini menghapuskan dosa. Sujud ini mengangkat derajat. Sujud ini adalah aqrabu ma yakunul abdu, adalah waktu untuk kita banyak berdoa pada Allah. Walaupun memang nanti rakaat pertama tu kita kena ulang balik, tapi jangan sampai kita terlepas pahala sujud tu. Jangan sampai kita terlepas pahala sujud tu. Sedangkan iblis diusir, dilaknat kerana tidak sujud atas apa yang Allah perintahkan. Adakah kita ni sebab kita malas, tak apalah tunggu imam naik rakaat kedua lah baru kita sujud. Kita tak kata begitu. Jadi imam sujud walaupun rakaat pertama, walaupun kita kena ulang balik rakaat tu, kita ikut sujud juga. Tak perlu nak tunggu rakaat yang kedua. Baik, seterusnya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ni waktu rukuk pun kita baca, ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu daripada kemurkaan-Mu. Wa bi mu'afatika min uqubatik, dan dengan keampunan-Mu daripada balasan-Mu, daripada iqab-Mu, hukuman-Mu. Wa a'udzu bika mik, dan aku berlindung dengan-Mu. Ini antara dalil bahawasanya nama-nama Allah ni lebih daripada 99. La uhsi sana'an alaik, aku tidak dapat memuji engkau. Anta kama asnaita ala nafsik, engkau seperti engkau memuji ke atas diri engkau sendiri. Jadi walaupun kita ni dah baca 99 kali 99 nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya pujian Allah tu jauh lebih banyak lagi daripada 99 tu. Nama-nama Allah tu lebih banyak lagi daripada 99. La uhsi sana'an, nama-nama Allah ni sebenarnya tak terkira, tetapi dikhususkan kepada 99 agar man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghafal, mengamalkan, mengerti, mentadabburi, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Doa ketika sujud yang keempat. Hadis ini dibaca yang Allahumma inni a'udzubika min ridha min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha bercerita, pada suatu malam, jadi Aisyah ni tidur. Pada suatu malam, aku tak merasakan Rasulullah SAW kat sampingku. Biasalah, seorang isteri apabila dia terbangun pada waktu malam, kadang-kadang dia akan cari suami dia. Mana suami-suami ada ke tak ada kan. Cari-cari tak ada. Rasulullah tak ada. Bila suami tak ada kat sebelah tu, orang isteri ni pun dia punya ni dia kuat. Kalau orang lelaki kalau dah tidur memang tidur lah kan. Tapi Rasulullah SAW tak begitu. Rasulullah tak tidur. Rasulullah tak tidur hatinya.
Ini saya nak kata orang lelaki zaman kita lah. Kalau kita tidur memang tidur habis lah. Tapi orang perempuan ni kalau tidur, bila suami tak ada tu, Masya Allah, orang perempuan dia akan sedar. Hebat. Kalau anak menangis, yang bangun biasanya isteri. Yang suami bangun lambat sikit kan. Baik lagi. Jadi maka aku mencari-carinya. Jadi Aisyah pun cari-cari mana Rasulullah. Sehingga tanganku terkena pada kaki Rasulullah. Dan hadis ini sebenarnya ada yang diambil oleh sebagian ulama yang mengatakan, lihat bagaimana Aisyah pegang kaki Rasulullah. Tak batal wuduk. Kalau tak, pegang wuduk suami isteri ni batal lah. Dia mengambil dengan hadis ni. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan, masa Aisyah pegang tu mungkin ada lapik dia. Sebab dia lapik tu lah, sebab tu Rasulullah tak batal wuduk. Tapi itu perbincangan hukum fiqah yang lain, adakah batal wuduk ataupun tidak. Saya tak nak bahas dekat sini. Cumanya kita nak kata, rupanya bila Aisyah duk pegang terpegang kaki, rupanya Rasulullah SAW dalam keadaan sujud. Dan aku mendengar baginda SAW membaca, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi sana'an anta kama atnaita ala nafsik. Jadi itu ininya. Okey, baik. Ustaz, kalau boleh berhenti di min sya'a ba'di. Boleh hadis 40. Sekiranya imam terus sujud. Okey. Jadi ada soalan di sini. Oh, bagus Okey, soalan yang pertama daripada Akam Hafiz. Setuju sangat Ustaz bab tengok filem. Ya, betul. Ini sebenarnya kita saling menasihatilah Sebab tu sebenarnya saya pernah cakap lah, seseorang tu kalau dia dah bawa masuk TV dalam rumah dia sebenarnya dah bawa fitnah. Fitnah ni maksudnya ujian yang masuk ke dalam rumah dia. Umpamanya kalau dulu orang zaman salafus soleh dulu, dia tutup pintu rapat-rapat, tak bagi anak dia keluar, takut terkena fitnah. Fitnah kat sini bukan saya fitnah awak tak, tapi takut terkena ujian. Tapi zaman sekarang, walaupun pintu tutup rapat-rapat, tapi kita dah bawa masuk TV, itu pun satu fitnah juga. Dia fitnah, tapi dia boleh bawa dua pisau yang, kita kata pisau ada dua mata. Jadi sebab tu kita kena hati-hati. Kemudian yang keduanya, Ustaz, kalau berhenti di man sya'a min ba'du hadis, boleh sekiranya imam tersujud. Okey, perlu saya tekankan, tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab solat, ketika kita kata Rasulullah SAW, innama ju'ilal imamu liya'tamma bih. Allah jadikan adanya imam tu untuk kita ikut. Sebab tu, kalau imam rukuk, kita kena rukuk. Imam sujud, kita kena sujud. Jangan kita, saya belum habis baca lah. Saya belum habis baca lah. Saya tak boleh rukuk ni. Tak boleh, kita kena rukuk. Kalau imam sujud, kita sujud. So kita cuba baca pada keadaan mana yang kita boleh baca. Yang tak boleh baca, tak apa. InsyaAllah ada pahalanya. Ada usaha kat situ. Jadi ikut imam yang terlebih dahulu. Biasa imam baca cepat terus sujud. Ya, kita ikut imam. Ikut imam itu yang afdalnya. Baik, saya rasa itu saja. Dah pukul 11.30. Kita baru PDF yang keempat. Sebenarnya saya dah siapkan PDF yang ke-5 dan yang ke-6. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan. Di dalam majlis ilmu yang sama. Kita akan mulakan yang seterusnya setelah baca ketika sujud. Yang nombor setelah sujud kita akan masuk ke dalam bab yang lain pula. Dan sebelum tu ada soalan tak yang lain? Yang ke-6 berkenaan dengan zikir selepas solat. Ya, selepas solat apa yang perlu kita baca? Bukan zikir selepas solat. Baca yang sebelum tasyahud tu ada dia punya ni dia. Tak apa, nanti boleh tengok di PDF yang seterusnya. Kita lagi minggu depan. Saya rasa itu saja. Terima kasih kepada yang hadir. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.